Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sejiwa, salam aspirasi buat semua. Wacana Pendidikan Islam siri ke-12, Pendidikan Rabbani Mendepani Realiti dan Cabaran Masyarakat Semasa. Tajuk pembincangan saya pada hari ini adalah amalan kepimpinan institusional pengetua dan hubungannya dengan prestasi kerja guru Ma'had. Nama saya Muhammad Roslan Abdul Rahman dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengenalan. Kepimpinan instruksional pengetua sangat penting dalam pengurusan sesebuah organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja guru. Menurut Helen P. dan Wang WC 2015 berpendapat empat gaya kepimpinan. Pertama, arahan, sokongan, partisipatif dan berorientasikan pencapaian. Terdapat kepimpinan instruksional dan harapan kerja guru bagi menilai prestasi kerja guru yang paling dominan untuk meletakkan dan mencapai objektif dalam organisasi. Hussein 2016 menjelaskan bahawa pengkaji pendidikan seperti Hellinger dan Murphy 1985 dan Weber 1996 telah kemukakan beberapa model dan teori kepimpinan instruksional. Model-model yang syur menceritakan perkaitannya dengan tindakan kepimpinan instruksional pengetua dengan prestasi kerja guru. Menurut Azrin Abdul Majid et al. 2018, pengurusan Ma'had diletak di bawah Yayasan Kerajaan Negeri. Satu-satunya negeri yang menggunakan yayasan untuk menguruskan sekolah Ma'had ialah Yayasan Islam Kelantan, iaitu YIK. YIK sebuah agensi kerajaan negeri Kelantan yang bertanggungjawab melaksanakan aktiviti-aktiviti pendidikan Islam dan pengajian bahasa Arab. YIK bertanggungjawab mentadbir dan mengurus berkaitan seperti sekolah Ma'had, sekolah-sekolah menengah agama atau sekolah-sekolah menengah Arab seluruh negeri Kelantan. Objektif kerja ini yang pertama ialah mengenal pasti tahap amalan kepimpinan instruksional pengetua mengikut persepsi guru Ma'had. Kedua ialah mengenal pasti tahap prestasi kerja guru Ma'had. Permasalahan, batasan kajian ini terhad dalam daerah Kota Baru sahaja. Ini menunjukkan daerah Kota Baru merupakan ibu bandar negeri Kelantan. Terdapat sebanyak 9 buah ma'had dalam daerah Kota Baru berbanding daerah yang lain. Populasi kajian ini terhad kepada guru-guru yang berkhidmat di sekolah ma'had dalam daerah Kota Baru sahaja. Populasi responden akan diambil setiap sekolah ma'had dalam daerah Kota Baru. Seramai 234 orang guru akan menjadi responden menjawab soalan kaji selidik nanti. Daripada 571 orang responden, populasi hanya 234 menurut kecemukan. Responden diambil sebagai sampel kajian. Ini juga terhad kepada sekolah ma'had dalam daerah Kota Baru sahaja. Metodologi kajian ini adalah sebagai analisis maklumat deskriptif dan inferensi mengenai tindakan tahap inisiatif pendidikan dengan prestasi kerja guru Ma'had di daerah Kota Baru, Kelantan. Reka bentuk ini berasaskan pada model yang dirangka oleh penilai SIPP Seflebum 2002. Kajian ini juga bermaksud untuk melihat hubungan antara pemboleh ubah utama yang merupakan elemen pentadbiran informatif yang terdapat dalam jadual 2 dan faktor kedua iaitu prestasi kerja dengan mengambil kira 4 pengukuran yang dipertimbangkan. 4 dimensi tersebut melihat persekitaran, strategi, pelaksanaan dan penyesuaian guru terhadap pengetua. Justru bahagian ini akan menggambarkan metodologi yang merupakan satu kaedah yang efisien yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan pertanyaan kajian. Untuk memastikan bahawa akibat dan penyelidikan terjadi dengan baik, seorang saintis harus memiliki pilihan untuk merancang pemeriksaannya dengan menggunakan rencana penyelidikan yang sesuai dengan motivasi yang di sebalik penyelidikan seperti yang dijelaskan oleh M. Botang, AS dan Hamid RH 2021. Reka bentuk kajian adalah penyusunan teknik dan strategi tertentu untuk mengumpulkan dan menghuraikan maklumat. Dapatan, responden yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada guru-guru Ma'had di daerah Kota Baru. Kajian ini melibatkan seramai 234 orang responden dari 9 buah Ma'had di daerah Kota Baru dengan populasi seramai 574 orang guru. Bahagian ini membincangkan profil responden kajian bagi memudahkan pembaca
memperoleh gambaran responden kajian seterusnya menghubungkaitkan dengan hasil kajian demografi responden kajian berdasarkan umur, tempoh perkhidmatan dan kelulusan akademik. Jadual dua profil responden kajian. Pertama, umur kurang dari 25 tahun iaitu seramai 37 orang dan 15.8%, manakala yang paling tinggi ialah 37 hingga 47 tahun umur seramai 71 orang dan 30.3%, manakala tempoh perkhidmatan paling rendah ialah 6 hingga 10 tahun berkhidmat itu seramai 25 orang dan 10.7%, manakala paling tinggi ialah 16 tahun ke atas tempoh berkhidmat seramai 105 orang dan 44.9%, manakala kelulusan akademik pula ialah lain-lain iaitu ijazah bukan pendidikan dan STPM ke bawah seramai 84 orang dan 35.9%, manakala yang paling rendah kelulusan akademik ialah Doktor Falsafah Pendidikan seorang dan peratus ialah 0.4%, seramai 234 responden. Jadual 3 menunjukkan bagi nilai amalan kepimpinan instruksional pengetua yang mempunyai 6 dimensi iaitu merangka matlamat sekolah, menyampaikan matlamat sekolah, menyeleras kurikulum, mengekal sokongan yang tinggi, memberi insentif kepada guru dan membangunkan perkembangan profesional guru. Yang paling tinggi ialah merangka matlamat sekolah itu min 4.4, manakala sisian piawai SP itu titik 501, itu tahap tinggi, manakala yang paling rendah ialah nombor 5 menyediakan insentif kepada guru itu min 4.20, manakala sisian piawai ialah titik 706. Jadual 4 menunjukkan hasil keputusan tahap prestasi kerja guru Maahad di daerah Kota Baru berdasarkan 4 dimensi yang diukur. Dalam bahagian prestasi kerja guru, keseluruhan item mendapat skor min pada tahap yang tinggi iaitu 4.54. Dimensi 4 penyelesaian terhadap penilaian telah mencatat min yang paling tinggi iaitu min 4.62 dan sisian piawai SP titik 478, manakala dimensi 1 persekitaran mencatat skor yang sederhana iaitu min sama dengan 4.57, manakala sisian piawai titik 460. Seterusnya dimensi 3 pelaksanaan mencatat skor yang paling rendah iaitu min 4.43 dan sisian piawai titik 507. Secara keseluruhan prestasi kerja guru mengikut persepsi guru Maahad di daerah Kota Baru berada pada skor min yang tinggi sekaligus menjadi petanda bahawa prestasi kerja guru di Maahad adalah positif. Ini jadual 4 yang mana sudah saya terangkan tadi, iaitu min keseluruhan ialah 4.54. Perbincangan. Berdasarkan prestasi kerja guru Maahad min keseluruhan ialah tinggi, kajian ini selari dengan kajian Sehgal et al. 2017 dan D.L. Stoffleber 2002-2003 iaitu peningkatan kepimpinan instruksional pengetua dalam mengenal pasti prestasi kerja guru mengikut spesifikasi alternatif dan struktur latih prestasi individu yang dikaji dan diringkaskan. Hal ini disokong oleh Daniel F. CY et al. 2018 dan Syamsul Aziz et al. 2018. SIPP bahawa dapat membentuk penilaian terhadap prestasi kerja guru dengan menggunakan 4 dimensi yang menunjukkan kepada konteks, input, proses dan produk iaitu hasil daripada keseluruhan. Peningkatan prestasi kerja guru dapat dicapai dengan amalan peningkatan prestasi melalui gaya kepimpinan oleh pengetua iaitu menyediakan insentif kepada guru yang sudah lama memberi khidmat dalam pendidikan Yayasan Kelantan. Ini memberi impak yang besar kepada prestasi kerja guru kerana proses peningkatan yang berterusan dan penglibatan semua kakitangan dalam organisasi Muazzam 2016. Dapatan kajian ini juga memperlihatkan bahawa guru di Maahad sentiasa menitik beratkan prestasi kerja sebagai pendidik. Hal ini juga selari dengan usaha YIK bagi membentuk profesionalism guru berada pada tahap yang tinggi iaitu YIK 2015. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, kajian ini juga berjaya membuktikan bahawa prestasi kerja guru Maahad di Kota Baru telah mengamalkan amalan kepimpinan instruksional dengan prestasi kerja guru amat baik. Kajian ini
akan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian seterusnya serta memberi manfaat kepada pihak pengurusan dan pengetua dalam mengenali lebih dekat lagi kaedah kepimpinan yang terbaik. Kajian ini juga merupakan satu sumbangan ilmu yang sangat besar dan penting untuk pengurusan pihak Yayasan Islam Kelantan dan Kerajaan Negeri, khususnya pengkaji berharap dapat membantu untuk menyumbangkan sedikit ilmu kepada pengkaji-pengkaji, terutamanya pengkaji bidang pendidikan, selain menyumbangkan aksesibis maklumat dan pengetahuan kepada pihak pengurusan pentadbiran pendidikan, pengetua dan pentadbir serta guru ke arah melestari pendidikan berkualiti dan bermutu tinggi. Semoga dapatan kajian ini dapat beri manfaat dan dapat lengkapkan kajian-kajian sedia ada di Sekolah Kelolaan Yayasan Islam Kelantan dalam skop amalan kepimpinan instruksional pengetua dengan prestasi kerja guru maupun apa-apa berkaitan dengan kepimpinan pentadbiran dalam pendidikan. Selain itu, diharap kajian ini dapat direalisasikan dengan keadaan sebenar dalam pendidikan di Yayasan Islam Kelantan serta seluruh dunia pendidikan di Malaysia. Akhir sekali, semoga niat murni untuk mengembangkan ilmu kajian dan ilmu-ilmu lain dapat digunakan sepenuhnya oleh pengkaji-pengkaji yang lain. Sekian, terima kasih.